Kalau boleh jangan record lah, biar saya record meeting ni. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. So, nama saya Cik Nur Zulaika. So, saya yang akan guide kelas ni untuk subjek PAD 240 ni lah. So untuk hari ni, pagi ni saya nak cover topik satu, bahagian satu dulu. So kita akan tengoklah hari ni kita akan cover subtopik apa. So first of all kita nak tengok introduction dulu. So you need to identify what does it mean by government and also apa yang kita katakan tentang politik ni, apa definisi politik ni. So nombor 3 kita akan tengok the importance. So kenapa pentingnya kita belajar subjek ni. And next kita akan tengok apakah ciri-ciri sebuah pembentukan sebuah kerajaan, dan juga kita akan tengok ciri-ciri apa itu politik. Dan last sekali kita akan tengok macam mana sesebuah kerajaan dibentuk. So dia ada beberapa jenis formation of the government. So kita akan tengok, untuk pagi ni kita akan tengok 3. So yang lagi 3 saya akan buat recorded lecture lah. So saya akan post dekat dalam YouFuture next week. So ada soalan tak sekarang? Ada apa-apa pertanyaan ke? Clear tak? Jelas tak? Dengar tak suara? Jelas. Jelas Jelas. Okay. So kita akan mulakan lah. So basically saya dah bincangkan dalam YouFuture kan, what do you understand about government and politics, isn't it? Betul tak? Ada tak yang terlepas ke apa-apa dekat YouFuture? So far feedback and comment yang saya dapat tentang pengenalan subjek government and politics ni mendapat sambutan yang sangat positif lah. So saya percaya semua tahu apa itu government, apa itu politics. Konsep tu, konsep idea tu kita semua dah ada, betul tak? Even you dalam family, dalam sesebuah institusi kekeluargaan juga kita ada, kita punya own government and kita ada kita own punya politics. Govern tu maksudnya mentadbir. Cara macam mana kita mentadbir. Politics tu kita kata kuasa ataupun pengaruh yang akan mempengaruhi cara kita mentadbir sesebuah organisasi maupun sesebuah institusi. So ada soalan tak? Sebelum saya proceed dengan definisi government dan politics merujuk kepada scholar-scholar. Ada soalan tak? Tak ada Tak ada. So ini adalah gambaran macam mana di Malaysia, kerajaan Malaysia so kita ada sebuah parlimen. So dalam parlimen ni lah di mana Dewan Wakil-Wakil Rakyat ataupun kita kata ada Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat yang akan membentangkan isu-isu, membentangkan polisi, menggubal undang-undang, semua dekat dalam parlimen. So inilah kita kata Parliament of Malaysia yang melambangkan kita punya sistem demokrasi lah, demokrasi. So kita akan tengok ini dekat Amerika lah, United States of Capital. So sama juga dengan sistem parlimen dekat Malaysia. So dekat US, dekat Amerika pun dia ada juga dia punya own parlimen. So dia panggil United States Capital. So kalau kita tahulah semua negara dalam satu dunia ni tipu kalau tak ada kerajaan. So satu syarat untuk jadikan untuk pembentukan sebuah negara perlulah ada government. Itu syarat yang pertama. So kalau awak tak ada kerajaan, tak ada government, so kita tak boleh consider dia sebagai sebuah state.
So itu adalah syarat pertama. So ini adalah Palace of Westminster, ini ada dekat UK lah. So macam kita tahu Parlimen Malaysia kita memang ikut orang kata apa, Westminster lah. So dekat macam dalam Malaysia kita ada Dewan Rakyat, kita ada Dewan Negara. Kalau dekat UK mereka ada House of Common and also House of Lords. So sama je dia punya sistem ni lah. So next kita ada Parliament House of Singapore. So basically Singapore ni dia mengamalkan dia praktis parliamentary republic so itu nanti kita akan tengok apa itu parliamentary republic. So far untuk introduction kita dah tengok dah setiap negara mempunyai dia punya own national legislature. So bila kita sebut parlimen, kita sebut government, dia merujuk kepada badan legislatif. So saya percaya semua dah tahu basic untuk subjek dalam PAD 102, PAD 120, kita dah tahu dah kita ada 3 badan, betul tak? Dalam kita punya kerajaan. Kita ada badan apa? Kita ada badan legislatif, kita ada badan eksekutif and also kita ada badan judiciary, badan kehakiman. So far so good. Ada tak soalan? Tak ada. Tak ada, madam. So saya nak recall balik apa yang you all dah pernah belajar dalam PAD 102, 120, dia hanya berkait rapat je lah dengan 240. So boleh saya tahu tak kita ada berapa jenis government di Malaysia? Kita ada berapa peringkat government? Ada sesiapa boleh share? Kita recall je. Ada 2 jenis. Okay, apa tu? Kerajaan pusat dengan local government. Okay. So kita ada federal government, kita ada state government and last sekali kita ada local government. Kita ada 3. Federal, state, negeri and then local lah. So you all dah ambil ke subjek local government? Belum lagi 320. Tak silap saya. Belum lagi kot? Belum lagi. So untuk Malaysia kita ada 3 jenis, 3 peringkat kerajaan lah. So kita ada kerajaan pusat iaitu federal government, kita ada kerajaan negeri, state government, last sekali kita ada local government. So local government tu lah yang paling dekat dengan rakyat. Okay, so sekarang kita nak masuk bahagian teori. So basically apa itu government, apa itu politik. So according to Latin and Greek, dia kata government tu means to show ataupun to direct or to guide. So in other words kita kata ia merupakan satu tanggungjawab government, kerajaan untuk mentadbir ataupun kita kata untuk govern the society in the country. Administer tu maksudnya mentadbir, govern tu also mentadbir, government mentadbir. So kata kalau ikutkan scholar nama Thomas Hobbes lah, Thomas Hobbes ni sangat famous dalam politics punya bidang. So dia kata government and politics is the life of the society will be in complete disorder without a definite body to administer them. So Thomas Hobbes ni kata, Encik Thomas Hobbes ni kata manusia akan jadi terumbang-ambing, kucak-kacir, tidak tersusun sekiranya tiada kerajaan untuk mentadbir mereka. So al-maklumlah manusia, betul tak? Kita perlu ada undang-undang untuk mengawal kita, to control us, betul tak? Tapi somehow in a way kita rasa macam kalau undang-undang tidak terlalu ketat pun boleh mengundang apa? Mengundang kesan yang sangat negatif pada kita, betul tak? Ada undang-undang ketat pun rakyat tak suka, ada undang-undang yang kurang ketat pun mendatangkan musibah jugalah ataupun kita kata a few drawbacks towards the rakyat. So moving on, kita kata Aristotle katalah, scholar Aristotle kata, dia kata government will make sure that life of the society is systematic and harmony. Itulah kata Aristotle. Aristotle kata kerajaan memang berfungsi untuk pastikan rakyat yang duduk dalam negara tu hidup secara harmoni dan sistematik. So bila kita kata sistematik, what can we explain about systematic kat sini? Selain daripada harmoni lah. Kalau dalam Malaysia kita tahu kan, kita berbilang kaum, budaya, bangsa dan agama. So systematic tu kita tak ada, maksudnya takkan ada segregation tau. Kita hidup sebagai satu Malaysia. Tu tak boleh jadikan macam waktu zaman dulu.
Melayu duduk satu tempat, India duduk satu tempat, Cina duduk satu tempat. So itu orang kata apa, mendatangkan masalah isu perkauman. So moving on, kita nak tengok definition of the government lagi. So according to AC Kapoor, dia kata government sebuah kerajaan perlu ada tujuan di mana people hidup, manusia ataupun kita lah rakyat hidup secara bersama, tak boleh, cannot be realised unless they are properly organised. Itu saya cakap, bila kita pecah-pecahkan, kita akan jadi rasa macam ada satu pemikiran di mana hidup kita dipecah-pecahkan. So tugas kerajaan adalah untuk bring everyone together so that these people can realise that we can live in under one roof, bukannya ikut kaum. So dia kata kat sini apa? Properly organised and accept certain rules. Maksudnya apa? Kita menerima undang-undang yang telah digubahlah oleh kerajaan. So apa yang boleh saya tahu tak apa kita punya supreme law? What is our supreme law in Malaysia? Constitution. Yes, Federal Constitution ataupun Perlembagaan Persekutuan. So no one is above the law unless the Federal Constitution itself lah. So itulah kita kata certain rules of conduct. And it also can be called as an agency that created to enforce such rule of conduct. Maksudnya ini adalah menggubah undang-undang lah, execute. Menggubal adalah legislate, execute adalah badan eksekutif lah yang akan execute the law. So siapa yang akan translate the law? Saya nak recall balik siapa yang akan translate law ataupun rules, regulations. 102, 120 kalau kita boleh recall balik. Bear in mind badan kehakiman diorang tak buat undang-undang, mereka tak buat polisi, mereka hanyalah mentranslate, mengalihkan, menterjemahkan undang-undang yang telah dibuat oleh badan eksekutif dan juga legislatif. So itu kita kena draw a line lah ataupun saya maksudkan kena bezakan lah. So to enforce such rules of conduct and to make sure the obedience among the society. So kerajaan juga perlu memastikan rakyat-rakyat, penduduk-penduduk dalam negara itu akur ataupun taat dengan polisi undang-undang yang telah outlinekan lah, yang telah dilakukan. So sekali lagi si Elites ni kata government as a body exclusively exercise the legitimate. Maksudnya government ni memang betul-betul legit lah. Maksudnya kuasa dia memang sah. Authority dia memang sah di sisi undang-undang. Use of force in making regulation, sah dari segi apa? Untuk membuat regulation lah ataupun kita kata buat policy. Enforce the policy them with the given territorial area. So macam contoh dekat state government kan, betul tak? So dalam Malaysia kita ada banyak state, betul tak? So each state dapat power ataupun kita kata being granted for an authority from the federal government to do so. So yang tu kita katakan dengan enforcing the legitimate ataupun kita kata the authority within a given territorial area. So last kali Austin Rani kata a body of people that make and also enforce law in the society. So itulah government, itulah kerajaan. So ada soalan tak so far untuk definisi kerajaan? Saya rasa semua orang tahu konsep apa itu kerajaan, apa itu institusi kerajaan. Sebab kalau tengok dalam YouFuture tu so far memang semua ada idea lah kan. Sebab benda ni hari-hari ada dekat kita, berlaku hari-hari. Ada soalan tak sebelum saya proceed dengan next slide? Tak ada. Tak ada, okey. Jelas tak? Jelas. Ataupun saya terlalu laju? Jelas madam. Jelas okey. So moving on, kita nak tengok why is it so important to have a government? So kenapa perlu adanya kerajaan ni? So kita kata apa? Kerajaan kan kita kata dia sebagai macam dia ibarat agensi lah. Dia adalah orang tengah. Orang tengah. So dia kata kat sini the first importance of government is it act as an agency created through which common policies are determined, common affairs are regulated and common interests are promoted.
So dengan ada kerajaan ni, dengan ada pembentukan kerajaan ni lah dia sangat penting. First kali untuk apa? Untuk menentukan polisi undang-undang negara. Contohnya macam sekarang kan sekarang kita tengah mengalami orang kata apa dalam musim pandemik COVID-19 kan, betul tak? So polisi-polisi tu cuba bayangkan kalau kita tak ada kerajaan sekarang. So siapa yang nak administer the country, administer the people dengan wabak pandemik macam ni? Tu kita kata dengan policy lah. First kali adalah dari segi membuat polisi. So nombor 2, common affairs that are regulated. And last kali adalah common interest are promoted. So basically government ni, dengan adanya government ni, dengan kerajaan ni, dia merupakan orang tengah lah untuk contoh macam kalau untuk lakukan aktiviti trade dengan luar negara. So kita ada apa? Kita ada meeting, betul tak? Kita ada Ministry of International Trade and Industry. So kita ada meeting. So next, number 2. Dia kata as the agency ataupun kita kata merupakan government ni sangat penting kerana ia merupakan sebuah mesin yang mempunyai apa? The whole network of local institution, elected bodies and also appointed official. So bila kita kata local institution ni contoh dia macam mana? Local government lah. So local government, siapa boleh bagi tahu contoh local government? Contoh. Saya tahu kalau baca slide memang tak faham lah local government tu apa kan, you tak ada idea. So anyone can tell me what are the example of local institutions? Dewan Bandaraya. Yes, Dewan Bandaraya, Majlis Pembandaran, betul tak? So itu adalah local institution. Ya, betul. So next, elected body. Can someone tell me what are the example of elected bodies in Malaysia? You ada apa? Setiap bawah kementerian dia ada jabatan, betul tak? So setiap jabatan ada apa? Suruhanjaya, you ada SPRM, betul tak? You ada Suruhanjaya Syarikat Malaysia, you ada Suruhanjaya Hak Asasi Manusia, you ada Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia. What else? Apa lagi ada elected bodies? Suruhanjaya Pilihan Raya. Itu paling penting, betul. So next, appointed officials. Siapa appointed official charge? Appointed official aka civil servant aka public servant. Police, you ada police, you ada apa lagi? Government servant, what else? Apa lagi? Kaki tangan hospital, itu kita kata dengan appointed officials lah. So itulah pentingnya kena ada sebuah kerajaan. So dekat dalam gambar tu kalau you tengok kan, dia ada apa? First kali untuk bahagian pendidikan. Nampak tak? Pendidikan kan? Then bawah tu apa tu? Macam bahagian perumahan, betul tak? Perumahan nak kata apa lah? Macam disastrous lah. Perumahan tu kena orang kata apa, kena bencana ke apa, so kita ada apa, kita ada sebuah kita ada government and then government yang akan tubuhkan sebuah agensi untuk bukan mengawal lah, untuk menguruskan masa-masa bencana. Contohnya kita ada apa, kita ada agensi pengurusan bencana negara. So sekarang kita ada apa, sejak wabak COVID pandemik 19 ni kita ada apa? Kita ada MKN, betul tak? Majlis Keselamatan Negara. So Majlis Keselamatan Negara adalah federal agency. Agensi di peringkat persekutuan lah. So kat last sekali gambar tu kita ada apa? East Coast Rail Link. Itu salah satu projek lah di mana itulah kita kata dengan common interest. So far ada soalan tak sebelum saya proceed? Tak ada? Ada? Tiada. Ya, sekejap saya nak baca dekat chat. Takut ada soalan yang saya terlepas. Bomba, betul. PBT. PBT ni, boleh tahu tak PBT ni status apa? Poli bantuan ke? Cik Rezwan? Bomba. Oh, pihak berkuasa tempatan. Betul. Okey, majlis. Betul. Terima kasih. Okey. Okay, next.
kepentingan kewujudan sebuah pembentukan sebuah kerajaan adalah kerajaan bertindak sebagai decision maker, pembuat keputusan, which plays the following role. So ada 3 jenis. So government ni dia buat keputusan dari segi apa? First, nombor 1, make decision on who gets what, when and why. So ini kita boleh tengok dalam parlimen lah. So kerajaan dia boleh buat keputusan tentang satu perkara lah, and then siapa yang boleh dapat, and then bila kita boleh dapat, kenapa certain golongan sahaja yang boleh dapat. So refers to the distribution of the national resources. So again, ini siapa boleh bagi tahu saya, ini sangat kait rapat dengan apa? Yang nombor 1 ni, make decision on who gets what, when and why. Kita selalu tengok dalam parlimen. Siapa boleh bagi tahu? Situasi apa yang berkait rapat dengan that point? Anyone? Sangat highly debated issue sangat highly debated issue sejak parlimen telah declare sebagai darurat, diumumkan darurat. So biasa nombor 1 ni sangat apa? Sangat related dengan pembentangan bajet lah. Itu je saya nak tahu sebenarnya. So nombor 2, government act as a decision maker in the aspect of resolving the problems and conflicts in the society. So maksudnya apa? Nombor 2 ni sangat apa? Sangat rapat ataupun berkait rapat dengan cara macam mana kerajaan membuat keputusan dalam membantras pandemik wabak COVID-19. Betul tak? MKN kerjasama MKN, MKN bekerjasama bersama KKM, bersama dengan apa? Polis, yang frontliner. So last kali, government acts as a decision maker in the aspect of motivate the society to perform tasks that cannot be done by a single individual. So for example, macam saya cakap tadi itulah, agensi pengurusan bencana negara. So interagency tu kita katakan collaboration kerajaan pusat dengan jabatan-jabatan kerajaan yang lain lah. So for example macam MITI kat sini ada tak yang kerja dengan MITI? Ke tak ada? Ada tak yang kerja dengan MITI? Saya bagi contoh lah sebab saya pernah kerja part time dekat MITI. So contoh MITI ni dia ada satu program lah. So nama program dia Malaysia Strategic Trade Program. So dalam program ni dia ada banyak collaboration tau. Dia ada banyak collaboration dengan agensi kerajaan, contoh macam PDRM, MCMC, Custom. So saya percaya kita semua sangat familiar dengan yang badan-badan enforcement yang saya sebutkan tadi. So itulah kita kata dengan interagency. Intra-agency ni macam MKN lah. Intra-agency ni more kepada federal agency. Agensi yang ditubuhkan di peringkat persekutuan federal. So ada apa-apa soalan tak? Contoh dalam gambar tu belanjawan 2020 tentang apa? Perumahan. So perumahan tu lah motivate the society to perform the task that cannot be done by a single individual. So you perlu ada kerajaan untuk membuat sebuah keputusan bagi pihak you lah. So dia kiranya government ni sebagai orang tengah. So far ada soalan tak? Ada yang tak jelas ke ataupun saya terlalu laju? So far Tak ada Jelas Okay, so madam. far Okay, madam. Okay Okay, madam. good. Alright, saya nak proceed. Seterusnya, kita nak tengok ciri-ciri sesebuah kerajaan. So kerajaan ni pun you kena imagine dia pun macam kita manusia. Kita ada apa? Kepala, tangan, telinga, kaki, badan. And then kita spesifikkan lagi. Tangan you panjang mana, depa macam mana, rambut panjang macam mana, mata sepet ke, bulat ke. So itu kita kata dengan ciri-ciri lah. So dia ada beberapa ciri-ciri, kerajaan ada beberapa ciri-ciri yang melambangkan sesebuah kerajaan. So nombor 1, kerajaan merupakan sebuah institusi ataupun agensi yang dikawal dalam certain territory, area. Maksudnya dalam sesebuah kawasan. Sebab tu saya cakap sebelum you nak form ataupun bina sesebuah negara, you perlu ada kerajaan. Itu syarat pertama dia. So sama juga dengan kerajaan. So penubuhan kerajaan, you perlu ada kerajaan dalam sesebuah territory. So you perlu ada satu kawasan lah. So Malaysia ni
adalah territorial area. So dalam Malaysia kita ada apa? Kita ada negeri-negeri, betul tak? Sabah, Sarawak, and then kita ada Semenanjung Malaysia. So nombor 2, government is one part of the element of the state. So kan saya dah cakap tadi, in order for you to have a state, you need a government. So itu adalah nombor 2. Ciri-ciri nombor 3, government is the purpose for which people live together. So dia kata kat sini, dengan pembentukan kerajaan ni lah bertujuan untuk apa? Untuk pastikan semua orang duduk di bawah satu bumbung yang sama. Sebab yang ni siapa yang sebut tadi? Thomas Hobbes kata kan, dia kata people live together cannot be realised unless they are being properly organised ataupun properly administered, and also accepting the rules and rules of conduct. So duduk dalam sebuah negara perlu ada sebuah kerajaan, and then kerajaan perlu keluarkan undang-undang supaya orang yang duduk dalam sebuah negara tu ikut, patuh dan taat. So nombor 4, government is required to make sure the obedience among the people. So of course lah, tadi kita dah cakap dah kan, bila kita ada undang-undang, kita perlu ikutlah, patuh. So nombor 5, government consists of people. Kerajaan mempunyai sejumlah orang untuk apa? Untuk run the executive. Maksudnya untuk mentadbir lah. Untuk mentadbir badan eksekutif, badan legislatif dan juga badan kehakiman. So kita ada 3 badan lah. And next, dia kata apa? Kat sini, government is an agency through which the state determines and carry out its policy. So again, kita kata government is our national legislature. So you need to understand lah, what does it mean by legislature? Legislate law, menggubal undang-undang. So itulah ciri-ciri kerajaan. So rupanya ciri-ciri kerajaan ni dia ada berapa? Ada 6. So semua 1 sampai 6 ni sangat penting, and then saya rasa dia sangat universal. Mana pada pun you pergi negara mana-mana pun, dia punya ciri-ciri kerajaan dia sama sahaja. So far ada soalan tak? Kita dah nak masuk subtopik 2. Ada yang nak tanya tak? Tak ada. Mungkin ada orang nak share? Ada sesiapa nak share? Madam. Tak tahu lah siapa. Oh, okey. Okey Okay, saya akan masuk ke subtopik yang seterusnya. So basically untuk pembentukan sesebuah kerajaan, dia ada macam-macam bentuk tau, macam-macam cara. So kita nak tengoklah apakah pembentukan ataupun sistem kerajaan di seluruh negara. So kita ada 6. So untuk pagi ni saya hanya fokus untuk 3 sahaja. Lagi 3 ni saya akan buat video lecture dan saya akan post lah pada minggu depan di YouFuture. So hari ni kita nak tengok system of government in terms of first kali monarki, sistem monarki. Kita pernah dengar betul tak? Tipulah semua tak pernah dengar kan? So monarki ni ada 2 jenis. Satu absolute monarki, nombor 2 lagi satu adalah limited monarki. So kita akan tengok apa perbezaan dia. Nombor 2 system of government ataupun cara kedua dalam pembentukan sesebuah kerajaan dari segi demokrasi. So demokrasi tu kita boleh tengok direct, dia ada 2 jenis juga, direct demokrasi dengan indirect demokrasi. And last kali kita akan tengok republic. So republic. So kita akan start dengan monarki dulu. So monarki, dalam bahasa Greek dia monarchia, maksudnya satu, single, one. The rule of one, ditadbir oleh yang satu. So absolute ni apa? Absolute ni maksudnya 100% dia. Dia saja je yang memerintah. Absolute. So absolute monarchy refers to the form of government where its political power is being held by the one supreme ruler. So siapa-siapa ada idea tak what are the example of any state lah that practicing Stuck, madam. Madam stuck. Korea Utara.
Boleh dengar tak suara? Okey, boleh madam. Boleh, madam. Ada masalah teknikal sikit. Okey, nak sambung. Hilang dari radar. Betul. So saya nak sambung. So ada tak sesiapa nak, sekejap, saya stop dekat mana tadi? Absolute monarchy Betul. Lelaki. Okay. So ada sesiapa tak boleh bagi contoh negara mana yang mempraktikkan absolute monarchy ni? Brunei? Brunei, betul. Lagi? Saudi, Arabia. Saudi dah ada dalam slide. Selain daripada Saudi, Brunei, lagi? Korea Utara? Korea Utara kita tak kata dia absolute monarchy. Dia totalitarian. Yang tu nanti, itu next week. But Okay. city, absolute monarchy. Pernah dengar tak? Itu je lah madam. Pardon? Itu je lah absolute monarchy. Ya betul. Itu sajalah absolute monarchy, betul. So apa kebaikan bila sesebuah negara tu mengamalkan ataupun mempraktikkan absolute monarchy tu? So pertama adalah the decision on the nation's administration and also welfare can be made easily. Maksudnya tak perlu nak through satu stage. Itu biasa yang go through one stage adalah demokrasi, betul tak? Betul dia. Dari yang mengamalkan prinsip demokrasi. So kalau absolute monarchy ni, you don't have to go like one party, no need. Dia terus direct. So dari segi decision making, sangatlah laju, sangat pantas. Can be implemented immediately. So nombor dua, kebaikan mempraktikkan absolute monarchy ni adalah policy that can be implemented within a given period of time, and then usually that policy itu is for the long time punya orang kata apa, long time punya policy lah, boleh dipakai sangat lama. And last sekali, ruler has a lot of power and also stable position. So itu kita katakan dengan dia punya strength lah. And bila kita kata dia ada strength dia juga ada dia punya drawbacks dia, keburukan dia. So the weaknesses dia adalah, first kali, people do not have much freedom of speech. Because apa? Because the supreme ruler cannot be against kan. You dah kata dah absolute monarchy, apa dia cakap? Dia kata A lah. Kalau dia kata B lah. So people ataupun rakyat tend not to have, memang tak ada langsung freedom of speech. Nak bersuara pun tak boleh. Kau siapa? Kau hanyalah rakyat. Kau bukannya supreme ruler. So nombor dua, the weaknesses dia, it contradicts with the principle of sovereignty and also democracy. Contradict ni maksudnya menentang lah, atau katakan berlawanan dengan prinsip sovereignty, iaitu prinsip kedaulatan dan juga demokrasi. Demokrasi ni kita apa? Rakyat mempunyai hak bersuara. And last sekali, kalau orang kata apa, kalau mengamalkan absolute monarchy ni, tadi kan kita kata that supreme ruler has a lot of power and also dia berada dalam position yang sangat stable. So kelemahan kalau kita mengamalkan absolute monarchy ni, bila ruler tu sendiri dia tak ada kawalan dalam mengawal dia punya apa? Dia punya kuasa. So dia akan boleh berlakunya
orang kata apa, abuse of power. And also coercion and cruelty. So for example macam kita ada Saudi Arabia. So ini adalah King Abdullah and sebelah ni adalah dia punya crown prince. So ini basically untuk slide ni dia punya description lah. Sekejap ada sama. Okay. So description tentang Saudi Arabia, the constitution dia follow basic law of Saudi Arabia and Quran of course lah sebab dia apa, Islamic state. So the government for the government, king tu function as dia lah badan kehakiman, dia lah badan legislatif dan dia jugalah badan eksekutif. So macam Brunei juga, sesama juga. So dari segi pentadbiran dia bukan sahaja King Abdullah tapi dia punya apa, dia punya royal family juga, dia a part of the government, a part of the administration lah, administrator Saudi Arabia yang mentadbir ataupun kita kata yang govern that Saudi Arabia. Sama juga macam Brunei, sama juga macam Vatican City. Vatican City. So kita dah tengok dah tadi apa itu absolute monarchy. Sekarang kita nak tengok limited monarchy, jenis monarki yang kedua ataupun kita kata constitutional monarchy. Sangat familiar kan sebab kita memang duduk dalam negara yang mengamalkan prinsip constitutional monarchy. So refer to the power to rule held by a ruler lah. Kalau macam dalam Malaysia kita ada siapa? Yang di-Pertuan Agong. So yang di-Pertuan Agong tu YDPA tu as the symbol of supremacy, as the symbol of sovereignty, kedaulatan undang-undang. So rukun negara tu sebenarnya mengreflect, dia adalah merupakan satu cerminan terhadap constitutional monarchy. So power by monarchy is limited by the constitution. So kita ada federal constitution, betul tak? Kita ada perlembagaan persekutuan. So monarchy ataupun kita kata YDPA is the head of the state lah. So tasks and duties are being outlined in the constitution. So kita tahu perlembagaan persekutuan yang perkara-perkara tu memang cover daripada hak asasi manusia sampailah tugas-tugas menteri, tugas-tugas jabatan kehakiman, eksekutif, legislatif, semua ada dalam federal constitution. So monarch position as the head of the state is as a symbol position lah. Meanwhile for the prime minister, dia punya tugas adalah apa? Untuk administrate ataupun kita kata untuk govern the state, the country. So macam kita prime minister sekarang, Tan Sri Muhyiddin Yassin is the prime minister lah. So prime minister is being elected during general election and he is the leader of ruling party. So how about the power? So for the power, dia kata kat sini power possessed by the monarch as the head of religion. So dalam federal constitution ada sebut, dia kata apa? YDPA merupakan ketua agama. YDPA merupakan ketua apa? Head of state. So dalam federal constitution tu dia dah pelihara kuasa sultan tu ataupun kita kata mengangkatlah sultan tu kan sebab sultan tu adalah simbol kedaulatan dan juga supremacy for our constitutional monarchy. So monarch ataupun kita kata YDPA tu is act according to the advice of the prime minister. So bila kita kata pasal monarki, monarch sultan YDPA yang di-Pertuan Agong. So apa kebaikan ataupun kekuatan bila kita mengamalkan prinsip constitutional monarki ni? So nombor satu prime minister has the credibility as a leader as he being elected by the people. Saya tak nak cakap yang pasal sekarang ni kan, saya tak nak cakap, tapi itulah dia punya orang kata apa, prinsip dalam constitutional monarchy. Perdana Menteri perlu dilantik ikut majoriti suara rakyat, ikut undian rakyat. So nombor dua, hak asasi manusia dipelihara. Kalau you tengok dalam federal constitution pun dah ada nyatakan, betul tak? Human rights of the people, as these people have the opportunity to choose their own leader. So contohnya kita ada apa? Hak untuk mengundi, betul tak? So satu undi tu sangatlah berharga. So nombor tiga, justice is be preserved and also respected as this system ataupun kita kata constitutional monarchy ni can avoid the misuse of power and also cruelty. Sebab kita kata apa? Monarki, constitutional monarchy. Perdana Menteri itu dilantik oleh suara majoriti rakyat lah yang mengundi dia. So oleh yang demikian,
orang kata apa, saya tak nak cakap lah boleh keberlakuan adil tu 100%. Mustahil, betul tak? So tak ada dalam dunia tak ada benda yang adil, tapi at least keadilan tu boleh ditegakkan lah, boleh dipelihara. So for example, negara-negara yang mengamalkan konstitusional monarki adalah seperti Malaysia, Thailand, kita ada England, siapa lagi konstitusional monarki selain daripada negara-negara yang disebutkan dalam slide? Ada sesiapa nak share? Jepun, madam. Jepun, betul. Jepun walaupun dia orang kata apa, dia memang presiden dia lah, dia punya tonggak, apa orang kata, tonggak negara tu lah. Dia punya royal family dia boleh dikatakan bukanlah tak familiar tapi orang akan nampak presiden dia lah. Belakang presiden ada dia punya royal family. So ini adalah example of constitutional monarchy. Kita ada Malaysia lah, kita ambil contoh kita terdekat. So kita ada our supreme law iaitu federal constitution. Boleh saya tahu tak dalam constitution kita ada berapa perkara? Kita ada berapa perkara dalam federal constitution? Sekejap tengok komen. Ada tak yang komen? Oh. Anyone, federal constitution ada berapa perkara? Jawab madam tengah mencari. Madam dah dengar suara madam? Madam dah muted. Can you please unmute? Sorry, ada masalah teknikal. Dengar tak? Okey, dengar madam. Okey, dengar. Okay, terima kasih. So kena bezakan head of state dengan head of government. So ketua kerajaan adalah Perdana Menteri and then ketua negara adalah yang di-Pertuan Agong. So biasa orang akan mislead lah ataupun dia tak boleh bezakan. Kadang-kadang dia letak sama je. So kalau ketua agama pun yang di-Pertuan Agong. So kita dah tengok dah form ataupun system of government yang pertama iaitu monarki. So kita ada dua jenis monarki, absolute monarki and kita ada limited monarki ataupun kita kata constitutional monarki lah. So kita nak masuk yang nombor dua iaitu demokrasi. So demokrasi ni apa? Demokrasi, bila dengar perkataan demokrasi ni apa? Kalau saya lah dengar perkataan demokrasi ni saya terus orang, rakyat, people. Itu demokrasi. So itulah orang kata apa, selari dengan definisi oleh Greek Dia kata apa? It means people power. Kuasa rakyat, suara rakyat. Demos tu dalam bahasa Greek adalah orang, kita, manusia. Kratos adalah power. So kita boleh katakan demokrasi tu as the rule of the people prevails to make the regime legitimate in the real sense. So maksudnya kat sini dia nak katakan sesebuah tampuk kerajaan tu diberi kuasa disebabkan suara rakyat ataupun pilihan rakyat daripada rakyat. Rakyat yang approve, rakyat yang meluluskan ataupun meluluskan kuasa yang diberikan kepada kerajaan untuk mentadbir sesebuah negara. Regime tu refer kepada kerajaan lah. Legitimate tu adalah authority, kuasa. So apakah ciri-ciri sesebuah kerajaan yang mengamalkan demokrasi? So nombor satu, pelantikan ataupun action based on the demand. What people need? What do you need?
what are the Malaysian people need. So action based on the demand of the people. So the government need to be rational and also need to be actively participated lah in the nation political matters. Tak kisahlah from A to Z, daripada pendidikan, perumahan, ekonomi, alam sekitar, so on and so forth, and after ascertaining the wishes of the people. So saya percaya tak semua permintaan manusia tu kita boleh fulfillkan. Kita bukanlah nak expectkan kerajaan untuk 100% fulfillkan semua orang punya kehendak, betul tak? Sama lah macam kita kan. Kalau kita ada anak ke kan, anak minta tu minta ni, kita tak boleh nak dapatkan nak orang kata apa, nak turuti permintaan tu on the spot, betul tak? We need time. Madam tak dengar. Stuck balik, madam. Madam nak dengar. Madam, unmute please. Dengar tak sekarang? Okay. Okay. Tadi saya stop dekat mana ya? Alright, okay, madam. Maybe the line is not stable. Pardon, Cik Azlan? Maybe the line is not stable. Oh, okay. I had that problem juga tadi nak masuk. Yeah, maybe. So basically, the first one, democracy, government yang mengamalkan sistem demokrasi, they need to have an action based on demand, what the people need, apa yang keperluan rakyat itu sendiri, bukan kehendak, keperluan. So nombor dua, sesebuah kerajaan yang mengamalkan demokrasi ni perlulah ada unsur ataupun keperluan untuk bertoleransi. So decision has been made concern on the nation administration and involved by majority. So apa yang berlaku dekat Malaysia sekarang after we hit with the pandemic COVID-19 ni kan, so the government itself need to make decisions and also need tolerate lah what the people need. For example macam apa, isu compound tu tak ada double standard and SOP, sorry to say lah, but the SOP is a big chaos. Ya, Betul, betul. madam. Very true. We don't have like, we don't have a clear cut of the SOP, so kita tak tahu Setuju. Memang setuju. yang mana betul tak. So that's why lah, sebab tu lah demokrasi ni sangat, orang kata apa, sangat leceh. Sebab kita dah lah ada 3 peringkat of government, right? We have federal government, we have state government, we have local government, and then tiba-tiba pula bazar Ramadan tak tahu-tahu je local government yang take action. So SOP tu sendiri dah chaos, dah langgang-langgang. So kita tak tahu the direction itself. So in order for a government to practice this democracy, they need to have this tolerance lah. This tolerance tu yang penting. Next, give appropriate chances to the individual to develop themselves. So ini macam contoh kita ada contoh macam MARA kan. MARA dia ada program apa? Tekun, IKBN untuk naikkan usahawan-usahawan kecil, untuk bagi peluang dekat pelajar-pelajar yang mau kepada apa? Yang hand skill kan, betul tak? Betul. Yang hands on skill. So itulah kita kata Ada tadi. TVET. Yes, betul, TVET. So demokrasi ni apa-apa pun kerajaan buat, dia akan ikut suara majoriti rakyat lah, apa yang rakyat itu perlu. Next, power to make political decision is vested in all the people. So saya nak tanya dekat semua. So apa yang melambangkan rakyat dalam Malaysia ni? Kalau YDPA melambangkan kedaulatan negara, so Malaysia ni, kita rakyat ni, dekat Malaysia ni apa yang melambangkan rakyat tu sendiri? Anyone have Untuk mengundi. parlimen? Identiti dan budaya. Ya, betul. Yang you all cakap tu betul. So apa yang you all cakap tu adalah parlimen lah. Kalau you nampak parlimen, dekat jalan parlimen tu, itulah rakyat. Itulah kita semua. So power to make the political decision is inside the parliament. It's vested on the all, is vested by the all people lah.
So each adult citizen has the same opportunity as every other adult citizen to participate in the decision making process. So untuk level rakyat, pilihan raya umum tu adalah kita punya lah. Itulah kita punya decision making process. So one person, one vote. So boleh tak saya tahu kat sini siapa ada Netflix? Ramai tak yang ada Netflix kat sini? Ada, Ada, madam. ada. Ada suka tengok cerita movie Tamil tak? Tidak. Tamil. Tamil Sekali movie. sekala tengok lah. Okay, good. Tidak, madam. So, Kalau Shivaji berlakon tengok lah. so for those yang ada Netflix, nanti saya nak share satu Tamil movie tu sangat best lah. You boleh tengok macam mana politik di sebuah kampung terpencil di India. Kita boleh tengok, dia kelakar, somehow dia sangat kelakar. So yang tu tak wajib, tu siapa nak tengok macam for fun kan. White Tiger kan, madam? Ada White subtitle, ada. So nanti kita Dia ada majlis timbantara kan, madam? Pardon? Dia ada majlis timbantara kan, sebab kalau filem Tamil betul. kampung dia tu, apa yang saya nampak lah macam political system dia tu, anything decided, okay, ketua kampung panggil, duduk, and then ada majlis timbantara. Walaupun betul. benda kecil, pasal yang tu dah dia. Dia akan berkumpul Betul lah, dekat betul pintu kampung tu because India is very big. I never been there but I'm studying international politics, so India is a big country lah. And again dia sangat fast paced progress considered dengan Malaysia. So kita dah kira ke belakang dah sebenarnya. Very high risk, madam, India, sebab saya dah pernah pergi. Jadi kalau political people, the one thing bersedia untuk mati lah. Because kat sana dia kalau bunuh pakai bom je dia. Itu political dia. They don't even bother about the killings because the population is very very high. Betul tak? Perdana Menteri India pun mati pasal kena bom. Yeah. So tak apa, yang tu later nanti saya akan share dekat dalam WhatsApp group lah, poster movie tu. So for example, state ataupun negara yang mengamalkan demokrasi ni seperti US, UK, Canada, Malaysia, Bangladesh. So jangan confuse Contoh macam Miss kata Malaysia ni praktiskan constitutional monarchy. Betul. Tapi kita pun ada mengamalkan sistem parliamentary demokrasi. Sama juga macam US. Presidential system tapi dia pun ada Dia punya own demokrasi juga. Dia tak sama. Semua negara dia ada practice this form of government, tapi in a way cara dia berbeza-beza. So similar with the Islamic perspective, so kalau ikut zaman Nabi, zaman Rasulullah dulu, kita ada sistem syura, iaitu meeting berjemaah, ramai-ramai, consultation. Kita ada bayah, affirmation of community loyalty, masalah iaitu public interest, ikhtilaf, divergence of opinions and etc. lah. So itu demokrasi. So dalam zaman Nabi-Nabi kita pun demokrasi ni pun dah diamalkan. So kita ada dua jenis demokrasi. Kita ada direct democracy and then kita ada indirect democracy. So apa beza dua ni? So first kali direct democracy is when the citizen make policy and law without intermediaries. Maksudnya tak ada orang tengah. So citizen have the right to make to voice out their opinion and to voice out their demand directly on public matters. So basically terdapat a few features lah about direct democracy ni. First kali dia sangat sangat popular participation. Pasalnya rakyat yang bersuara, suara rakyat tu ditukarkan dalam bentuk polisi, dalam bentuk undang-undang. Nombor 2, majority rule. Of course lah kan, kalau rakyat dengan kerajaan, rakyat lagi besar. So majority rule tu maksudnya kita katakan polisi, undang-undang dibuat berdasarkan suara majority. So nombor 3, political equality. Maksudnya balance lah. Tak adalah kerajaan je yang shock sendiri. So direct democracy should be, negara macam mana yang mengamalkan direct democracy ni? So syarat-syarat dia, negara yang macam mana boleh mengamalkan direct democracy ni? So nombor 1, sesebuah negara yang mempunyai rakyat dia jumlah yang sangat sedikit. So nombor 2, property and wealth must be distributed equally. So boleh tak bagi contoh negara yang mengamalkan direct demokrasi? Direct demokrasi. Yes. Denmark? Denmark lagi?
Dia mostly direct democracy ni being practiced in Nordic country tau. Contoh especially Sweden lah. Sweden paling really sekali practice direct democracy pasal dia memang fulfill all the orang kata apa, the characteristic tu. The number of citizens small, and then dia punya wealth and also property dia memang equally distributed. Next, the society must be culturally homogeneous. Kat sana tak banyak etnik pun sebenarnya. Tapi Zak, Scandinavian countries tu semua is a constitutional monarchy. Yeah. Because yang ada raja dengan apa ni, royalty families. Yeah, betul. But then again, they also practice this direct democracy. Di mana memang pembentukan undang-undang dalam negara tu, polisi dia semua berdasarkan suara rakyat. So sama juga macam kita pun constitutional monarchy. But again, kita mengamalkan parliamentary democracy. Tapi kita punya demokrasi ni tak macam Sweden lah, diorang direct, kita indirect. Mesti saya nak sentuh kita lagi. So last kali dia katakan tu, direct democracy also should be those who administer the law must not be allowed to function independently. Maksudnya apa? Tak boleh bekerja seseorang. Two heads is better than one. So again lah kan, dia memang fit dengan features yang tadi tu, majority rule tadi tu, of the popular will that made the law in the first place. Suara rakyat itulah polisi negara. Suara rakyat itulah undang-undang negara. So itu adalah direct democracy. So untuk direct democracy ni dia kata apa? Show that the political freedom, kebebasan untuk berpolitik tu as defined as the right to vote in the competitive election. So dia ada representative elections lah. So dekat Sweden dia ada dia punya own, dia tak panggil macam kita kan local government, state government, dia kecil. So dia ada panggil municipal. Municipal ni macam bandar kecil, town hall macam tu lah, kecil je lah. So dia ada dia punya representative election. So in order to make this representative more accountable, lebih orang kata apa, bertanggungjawab. Bila kata accountable dengan responsible ni berbeza. Responsible ni you bertanggungjawab je. Accountable ni you bertanggungjawab, and then if anything happen to that work that you carry out tu, dia ada macam red flag ke, ada masalah ke, you solve it. So itu kita kata dengan accountable. You ambil galas tugas tu and then you betulkan. So in order to make this representative more accountable and to give the citizen a direct say in passing the policy, so there are certain method that has been introduced. So dia ada 3 benda ni. So 3 benda ni lah yang akan control this representative nanti. So first kali diorang akan buat apa? Referendum. So referendum ni apa? Macam pilihan raya kecil lah. Election in which the voters are to decide directly on an issue. For example macam ada, contoh lah kita bagi dekat Sweden tu ada nama tempat tu, nama dia Selangor. Selangor tu selalu tak ada air. Selangor tu selalu tak ada air. So keluarlah first kali rakyat kata okay jom kita keluarkan referendum. So buat referendum. So referendum ni akan diadakan and then akan orang kata apa, keputusan daripada permasalahan tak ada air tu datang daripada rakyat. So rakyat sendiri yang akan mengundi pilihan macam mana. Contoh A, kena pindah kampung sebelah, kena pindah Pahang, ataupun B, kena fixkan. So rakyat need to vote lah to select for the select in the election. So election in which the voters are asked to decide directly on an issue that it takes place when a state legislature, iaitu badan legislatif itu sendiri, refers a question of public policy to its voters. So kiranya kat sini rakyat tu sendiri acknowledge tau tentang polisi negara tu, polisi negara tu. Pasalnya polisi tu dibentuk dari suara rakyat sendiri. Dari orang kata apa, dari pengalaman ataupun pengalaman yang dirasai oleh rakyat. Susah tak ada air tu daripada rakyat. So itu kita kata dengan referendum lah, dia macam election. Nombor 2, election kecil lah. So nombor 2 adalah initiative. So initiative ni allows the citizen to propose the legislative body itu by filling a formal petition. Kalau kat Malaysia kita sign petition dah kena ban dah. Kan sekarang kan? Kita sekarang senang dia nak kena cekuk. Isi petition je kena cekuk. Wallahu alam lah, contohnya macam perhimpunan muda kan, nak membenarkan umur rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun untuk mengundi, sampai sekarang tak diluluskan. So kalau kat Malaysia
benda tu, budaya tu nampak macam kita menentang kita punya kerajaan tapi bukan pada negara lain. So inisiatif untuk direct demokrasi ni dia membenarkan rakyat dia untuk propose sendiri daripada badan legislatif by signing a petition. Buat petition, sign. So containing a required number of signatures sebab dia nak tengok suara majority. Last kali method yang mereka gunakan untuk pastikan dia punya wakil rakyat ni lebih bertanggungjawab adalah untuk recall. Manusia ni mudah lupa, betul tak? Kita kena ingat hari-hari recall diri sendiri. So recall is a method that allows voters to compel through a petition which a representative to resign or submit to re-election. Ambil kau. Dalam Malaysia takkan terjadi. Selagi kita duduk situ, dia akan remain kat situ je. Kalau dekat negara lain, kalau rakyat penduduk tak suka, that's it. Habis, kick. Kalau kick habis. So for example, kat sini, it is a political decide to remove. It is a politics decision to remove an elected official from office. So for example, macam kes dekat Governor of California lah. Governor of California ni yang pakai recall ni on the first place in October 2003 untuk remove governor tu sendiri. So far ada soalan tak untuk direct democracy? Kita dah nak on today dah. Boleh saya sambung indirect democracy? Boleh, Madam. Boleh direct democracy Thailand, betul? Boleh, okay. So, kita nak tengok indirect democracy. So, basically indirect democracy ni Malaysia lah. Kita lah sendiri. So, it refers to the form of the government in which the citizen choose their representative. So, kita daripada apa? Daripada local government, state government sampai daripada government, kita yang pilih. Kita yang pilih to perform the national task on our behalf. So the task is include apa? Regulating law, regulate law, implement law, execute law, yang itulah. And also improve the people safety, security, increase the citizen standard of living, preserve the peaceful and harmony environment within the country. Sebab itulah Malaysia ada banyak kementerian. So as 2021, how many ministries do we have? How many ministries do we have? Kementerian. Saya tak nak tahu menteri. Saya nak tahu kementerian saja. Berapa kementerian kita ada? Anyone? Ada tak? Nak share apa-apa? Ke ada yang masih tak tahu lagi siapa dia punya Prime Minister? Saya tak terkejut lah kalau orang tak tahu kan? Anyone? Ada nak share? So basically kementerian tu diwujudkan untuk perform this national task lah. Contohnya kita ada apa? Kita ada increase the citizen standard of living. So what kementerian yang responsible for that? Kita ada apa? Kita ada Ministry of Finance. So bawah Ministry of Finance tu you ada banyak jabatan-jabatan, betul tak? You ada siapa lagi bawah jabatan MOF, ada banyak. So, and then kita ada preserve peaceful and harmony environment. So contohnya macam kat Sabah kita ada ESCOM kan, untuk jaga kita punya borderline. Kita ada kita punya military defense, kita punya police, PDRM, and so on and so forth. So the people opinion and people demand will be voiced up to the government through this representative. So sebab itulah kita ada Dewan Rakyat. Betul tak? Kita ada member of parliament, Dewan Rakyat tu. So untuk indirect demokrasi ni dia melalui fasa demokrasi yang sangat lama lah. Dia kita rakyat, wakil rakyat, lepas tu masuk bentang dalam parlimen, naik sikit. So itu kita kata dengan indirect demokrasi lah. People opinion and people demand will be voiced up through the representative, wakil rakyat. So indirect demokrasi ni first kali adalah citizen at least one place remove from the actual decision making. Maksudnya kita ni tak adalah directly macam negara Sweden tadi kan. Dia buat referendum, dia buat recall, dia sign petition. Macam kita tak. Kita ni tak direct sangat pun lah. Sebab kita melalui wakil rakyat. Sebab tu kita kata apa? At least one place remove from the actual decision making. Number 2, elected representatives stand in place or act on the behalf of voters. So wakil rakyat tu lah yang mewakili rakyat.
Next, free competitive. Anyone can sign up untuk jadi calon wakil rakyat. Free competitive elections at all almost level of government as a symbol of sovereignty of people. Kedaulatan dalam kalangan rakyat lah. Maksudnya kita ni bebas untuk berpolitik, betul tak? You nak join, I don't care what is your political belief, I don't care what is your political preferable political party ke whatsoever ke, we all have that right. We have all that rights to politics. And lastly, dia kata kat situ, indirect democracy can be seen as the election as an effective and also efficient way of organizing political succession. So inilah yang highly debated issue dekat Malaysia sekarang kan. Apa yang jadi sekarang memang rakyat pun bukanlah against, sebenarnya menyatakanlah hak kita sebagai rakyat kan. Suara majoriti tu untuk untuk adanya pentadbiran yang telus. Nak kata telus ni sangat very transparent ni, sangat transparent ni, sangat strong word lah. So wallahualam, so I pray for the best for Malaysia lah kan. So last kali number 3 kita dah habis demokrasi, kita ada direct demokrasi and also kita ada indirect demokrasi. Nombor 3 last kali subtopik hari ni saya nak cover republic system. So pernah dengar kan apa contoh negara yang mengamalkan prinsip republik? Singapore, South Korea, what else? Indonesia. Apa lagi? Siapa lagi yang republik? Russia. Betul. Ada China. tak? Sekejap nak baca sekejap. Korea ada 32. Okay. So republic ni apa benda? So basically republic ni head of state lah dia, head of government lah dia. Dia 2 in 1. Saya kata dia 2 in 1. So the head of the state is an elected president rather than a monarch. Monarch ni sultan lah politik je lah kan. So the sovereign power, kuasa kedaulatan tu is widely vested. Terletak pada tangan this elected president lah. In the people either directly or through elected representatives. So republic ni dia pun macam parliamentary juga, dia pun macam demokrasi juga. Dia panggil parliament republic, parliamentary republic. So the people as a body or even a part of the people passes the sovereign power. So contohnya macam Singapore. You all miss Singapore. Singapore is a very small country but have a strong government. I cannot deny it lah. Anyone ada tak yang nak oppose saya punya statement? Saya percaya memang Singapore memang very strong government. They have a strong government. Kecil-kecil cili padi lah. So the republic system and the democratic system are used interchangeably. Interchangeably ni maksudnya sama lah. Sama je. So the former place emphasize upon the use of representative. Konsep tu sama je. Dia pakaikan wakil lah. Rather than the direct action by the people. So contohnya macam Singapore, kita ada parliamentary republic. So inilah Presiden Singapore. Anyone? Siapa tahu nama dia? Nama beliau? Madam Halimah Yaakob. Ya, Halimah Yaakob. Yeah, she is the Singapore President. So President of Singapore, Singapore's head of state. And she's being, dia menang tanpa bertanding tau. So elected by the people, serve term for 6 years. So Halimah Yaakob ni, beliau sebelum dilantik sebagai Presiden Singapore, dia memang dah ada dalam badan legislatif Singapore tu sendiri. So basically untuk sistem republik ni, dia punya perbezaan dia dengan parliamentary, dia punya badan eksekutif dengan badan legislatif dia asing, separate. Kalau dalam Malaysia, kalau kita tengok legislatif lah orang yang sama dalam eksekutif, betul atau tidak? Betul. Betul kan? Untuk republic, separate. Executive is another body, legislative is another body. But again, in Malaysia, kita ada orang badan eksekutif adalah badan legislatif, tapi kita ada Dewan Rakyat dengan Dewan Negara. So itulah perbezaan dia. So far, do you have any question? Sampai sini saja kelas kita pagi ni. Madam, ada one thing saya just wondering lah. Mungkin Madam boleh explain. Okay. People's Republic of China. Dengan Republic of China. So bila Republic of China, we are referring to Taiwan.
Betul. Then People's Republic of China. Okay, is the big Chinese itself lah. Betul. Jadi apa beza dia antara dua ni? People's Okay, Republic dengan Republic. Okay, I would like to ask Encik Azlan, is it Taiwan is already declared as a state? Taiwan. Dia declare as a Taiwan state is, tapi China tak iktiraf. China Yes. still says, Taiwan, you are part of me. So I Yes. don't recognize you. You are Yes. still part of me. Itu dia cakap. Sampai betul. sekarang lah. Betul, sampai sekarang. And sebab tu lah sampai sekarang, bukanlah sampai sekarang, sebab tu lah kita first kali, in order for a state betul-betul nak declare dia sebagai state, dia kena ada kedaulatan tu, Encik Azlan. Jadinya Taiwan ni dia masih bukan sovereign state, dia belum Betul. lagi sebuah negara yang berdaulat. Jadi dia masih Tak, tapi dia cakap dia berdaulat. Tapi China cakap no. Jangan tokek dia cakap. So Republic of China, People's Republic. ya So betul. to the extent of political, so apa yang China buat, if you go international, you put the name Republic of China, memang kena ban lah. Kena ban, betul. Because China have the veto power kat mana-mana, even the Olympics pun. You will never hear the Taiwan, you only hear Chinese Taipei. Betul. So even Taiwan itself dia tak boleh stand alone. Dia apa-apa pun memang China lah. So actually I don't I pun tak boleh nak jawab Encik Azlan punya soalan perbezaan tu, pasal dia Taiwan tu sendiri bukan considered as a sovereign state. Tapi dia banyak influence by US lah, sebab saya tahu US apa. So you know lah, between China and US, of course there is a conflict. Because dia both are the big powers kan. So no one can against them. But again lah, kalau ikut progress kan, memang China dah memang melintasi US lah. So itu kita tak boleh nak deny lah. Boleh tak kita nak kata bezakan ideologi politik? Because I remember before 1990, Germany was a two nation. Okay. Federal Republic of Germany, which is West last time, and the Democratic Republic of Germany, East. Okay. Okay, East Germany sebelum tahun 90, sebab tahun 90 dia bersatu. Okay, walaupun nama Republic is there, one is Federal Republic, one is Democratic Republic. Tapi when you say Democratic Republic, that means you're under idealism is the communism. So can we put macam kalau Democratic Republic, let's talk about idealism, is that communist punya concept? And what is the concept kalau macam People's Republic of China? Okay lah, kita tahu the ruling party is the Communist Party. Tapi using the name people. So bagaimana comment on that? Comment me on that. Yeah, Germany. So democracy is it same? Yelah, because Encik Azlan ada sebut pasal idealism kan. Even dalam Indonesia pun Encik Azlan ada mention about idealism. So actually idealism ni dia ada jenis dia. Dia ada hard idealism, dia ada soft idealism. Yeah. So apa-apa pun dia akan inline dengan history lah, dengan sejarah. Which is saya pun tak pernah pergi yang sebelah Germany tu. So saya tahu yang pasal Berlin, Wall of Berlin. Mungkin I grow up by that lah, madam. So saya 50 tahun dah. Saya baca pun hanya pada buku. So dalam buku dia ada banyak jenis, orang kata apa, banyak jenis version. So kita sendiri tak Saya tahu. witness ni lah moment masa dia bersatu. Oh, yes. Berlin, yes. Ini German Unification. Tapi bila belajar sejarah dia. Very strong nation. Tapi pasal World War II, so pasal politik dia dipecahkan. Jadi Betul. timur dan barat. Tapi same language apa, tapi ideology different. Yes, different Memang ketara. So of course masa tu in the Berlin Wall, they had a Berlin Wall to separate the two Germanys. So maybe is the east side always trying to enter the west, memang kita tembak lah siapa yang apa benda semua tu. They want to escape communism. Tapi very very interesting lah yang tu. It's a long history actually, Berlin Wall tu, pasal East and West Germany tu. Yes, betul. Dia ada banyak, dalam movie pun, even kalau kita tengok movie, saya tengok movie pun dia ada banyak version. Dia ada banyak version. So thank you for sharing Encik Azlan. Ada lagi tak yang nak share? Sebelum saya end our class today. So far untuk hari ni, untuk pagi ni sampai situ saja. Okey, madam. Rasa tiada, madam. Pardon? Rasa tiada lagi. Tak ada lagi. Oh.
Alright, okay. Ada soalan tak? Tak ada jangan lupa untuk tekan attendance dekat YouFuture yang you all dah hadir tau. Nanti ada yang terlupa. Saya takut ada yang terlupa. Okay, madam. Boleh saya tahu tak? Tadi Encik Syuib cakap apa Saya tak berapa jelas. Kurang faham. Syuib, cerita asal usul. Cakap apa madam? Sebab Sudah. awak cakap sabar, so saya kurang faham sikit dan sabar. Okay, sorry madam. Tadi madam tanya ni kan, saya tanya ni, maybe tiada sudah soalan. Oh, tiada soalan. Ada juga madam, tapi soalan dia. Okay, tiada. Okay, tiada soalan. Okay. Okay madam. Dah so far. Okay, thank you so much for coming. Okay. Next, korang ada kelapa? You all ada kelapa lepas ni? Apa nama account. tu? Account madam. Okay, all the best. Okay, thank you so much. Thank you, madam. Netflix movie, Tamil movie. Kalau you want. Okay. Alright. Boleh. Okay. Thank you, madam. Thank you, madam. Right. Okay madam, sebab pengajar pasal politik. Selamat puasa. Okay madam, thank you. Alright, thank you. Right.